Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 3 sekalian? Saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Baik, pada minggu ni kita akan masuk tajuk ibadah dan kita akan rujuk pada buku teks muka surat 80 dan 81. Baik, yang gambar ini adalah muka surat 79. Ini adalah secara umumnya. Pada tahun ini kita akan belajar 3 unit saja. Yang pertama bersuci daripada hadas besar, daripada hadas. Yang kedua, solat yang sempurna. Dan yang ketiga, sunat ab'ad dan hayat. Dan pada minggu ni kita akan masuk tajuk bersuci daripada hadas saja. Boleh rujuk muka surat 80 dan 81. Baik, kita teruskan kepada muka surat 80. Baik, kita terus pergi kepada yang pertama sekali, yang itu yang atas ni. Dia menyatakan masuk hadas. Hadas tu apa? Hadas secara umum terbagi pada dua, hadas besar dan hadas kecil. Baik, kat sini dia bagikan maksud hadas saja. Okey, yang pertama maksud hadas. Hadas ialah kekotoran maknawi. Maknawi maksudnya kotoran tu yang hasil daripada hadas besar dan hadas kecil pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah. Maksudnya bila kita dah berhadas tu, kita tak boleh beribadah melainkan kita bersuci dulu. Dan hadas besar dan hadas kecil ada cara-cara dia yang tersendiri, berbeza. Lepas tu yang disyaratkan bersucilah. Tadi Ustaz cakap kena bersuci dulu. Bila berhadas nak teruskan ibadah tak boleh terus saja, tetapi kena bersuci dulu. Contoh ibadah yang kita perlu bersuci daripada hadas sebelum kita lakukan ialah solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Adalah contoh ibadah yang perlu kita bersuci dulu sebelum nak lakukan. Baik, kita pergi kepada yang bawah ni. Yang bawah dia telah bagikan hadas. Hadas ada dua jenis, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar ni kalau kita lihat di sini cara bersuci dia bersuci. Cara bersuci adalah dengan mandi wajib. Mesti mandi wajib. Maksudnya wajib mandilah. Kalau tak mandi, maksudnya memang lakukan solat pun tak akan sah sampai bila selagi tidak mandi. Ada beberapa sebab lah yang membolehkan orang tu berhadas besar. Nanti kita akan belajar. Dan yang kedua ialah hadas kecil. Hadas kecil ni biasanya yang ringan sikit. Bersuci dia adalah dengan berwuduk saja. Contoh hadas kecil, kita buang air kecil ataupun terkentut, kita hanya perlu berwuduk saja untuk kita lakukan ibadah seperti solat dan sebagainya. Baik, ringkas saja muka surat ni. Kita pergi kepada muka surat 81. Muka surat 81 kita akan belajar tentang hukum bersuci yang Allah telah tetapkan. Baik, hukum bersuci. Okey, kecilkan sikit. Okey, hukum bersuci atas sekali tu. Baik, hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Tak kira hadas besar ke hadas kecil, ialah wajib. Ni wajib saya bulatkan. Tak kira hadas besar ke hadas kecil, selagi tak bersuci, selagi tu tak sah solat. Maksudnya wajiblah kita buat bersuci tu. Dalam Al-Quran Allah ada sebut wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya jika kamu berjunub maka bersucilah. Berjunub tu maksudnya berhadaslah, maka bersucilah. Dalam Al-Quran suruh bersuci maksudnya memang wajib, ada dalam Al-Quran Allah sebut. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadas besar. Hadas besar ini ada 6 sebab yang menjadikan orang tu berhadas besar. Kita tengok yang pertama sekali, yang ni sebab-sebab hadas besar. Tukar warna sikit, warna merah lah. Sini. Sebab-sebab hadas besar. Pertama sekali ialah keluarnya air mani. Ini untuk orang-orang yang dah remaja, dah baligh, akan keluar air mani. Dan bila terkeluarnya air mani maka perlu mandi wajib sebelum nak lakukan apa-apa ibadah, solat, tawaf
membaca Al-Quran mesti mandi wajib dulu. Yang kedua ialah nifas. Kat sini kat bawah ni ada juga dia punya penerangannya. Kalau kita lihat kat bawah ni, nifas. Nifas tu ialah apa? Ini nifas, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Biasanya memang kalau melahirkan anak, perempuan akan keluarkan darah nifas, itu normal. Dan seterusnya keluar darah wiladah. Darah wiladah ni pun darah selepas bersalin juga. Cuma kalau kita lihat di sini, darah wiladah ni, ni dia akan keluar ketika melahirkan anak, tapi tak semua orang akan keluar darah wiladah. Biasanya darah nifas dia. Darah wiladah kalau keluar juga setengah perempuan bila melahirkan anak, maka hukumnya selepas darah tu dah habis, dia nak melakukan solat atau sebagainya, perlu kepada mandi wajib. Seterusnya ialah mati. Kalau mati perlu mandi wajib juga, walaupun orang tu dah mati. Bila mati, maksudnya orang lain lah yang memandikan. Sebab tu bila orang dah menjadi jenazah, maka orang lain akan tolong mandikan dulu sebelum dikebumikan. Seterusnya ialah darah haid. Ini biasa, darah haid itu perempuan yang dah balik, akan keluar darah haid. Dan darah haid keluar setiap bulan untuk perempuan normal. Jika keluar darah haid, maka tak boleh solat. Jika dah habis darah haid, maka perlu mandi wajib dulu untuk lakukan solat ataupun pegang Al-Quran, baca Al-Quran, nak pergi tawaf dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah bersetubuh. Ini untuk orang kahwin. Bersetubuh iaitu hubungan bersama antara suami dan isteri. Jika bersetubuh orang dah kahwin pun perlu mandi wajib dulu sebelum melakukan ibadah. Baik, itu sebab 6 sebab yang menjadikan seorang itu berhadas besar. Dan kat sini yang terakhir sekali ialah dia menerangkan tentang perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Contoh kita berhadas besar, contohnya lah perempuan yang keluar darah haid, dia tak boleh baca Al-Quran. Pertama, tak boleh baca Al-Quran. Yang kedua, tak boleh tunaikan solat. Yang ketiga, tak boleh memegang Al-Quran pun tak boleh. Dan yang keempat, tak boleh tawaf di Makkah. So ini antara 4 ibadah yang tidak boleh dilakukan untuk orang yang berhadas besar. Kiralah keluar haid ataupun sebab-sebab yang lain pun sama. Contoh keluarnya air mani sebelum dia mandi wajib, dia tak boleh dulu pegang membaca Al-Quran, solat, memegang Al-Quran dan tawaf. Dia nak buat benda-benda ni semua perlu mandi wajib dulu, baru boleh lakukan. Baik, untuk pembelajaran minggu ni itu saja. Jadi tugasannya ialah murid-murid buka buku aktiviti pendidikan Islam. Semua dah ada buku aktiviti. Jadi muka surat 79, 80 dan 81. 3 muka surat ni perlu siapkan, senang saja. Baik, kita pergi kepada muka surat 79. Baik, yang ini dia kata maksud hadas. Maksud hadas kita belajar tadi, ada maksud hadas susun saja. Ini tidak tersusun, susun saja. Kalau kita tengok, ini maksud hadas. Maksud hadas ialah apa? Ambil je kekotoran dia dah bagi, maknawi, semua perkataan dia dah bagi. Cuma susun saja di sini. Perkataan ni susun saja di bawah sini sampai habis. Baik, ini muka surat 79. Muka surat 80. Hadas terbagi kepada 2. Apa tadi? Hadas besar dan hadas kecil. Tulis saja. Dan bawah ini satu lagi tugasan, dia bagi ayat Al-Quran, tak perlu salin, cuma dia punya maksud dia. Maksud dia apa dia? Maksud dia, nak tahu apa maksud dia? Ini maksud dia apa? Nak tahu maksud dia, buka muka surat sebelah tadi. Ni dia maksud dia. Jika kamu berjunub, maka bersucilah. Tulis saja jawapan tu. Okay, ini muka surat 80. Dan muka surat 81 pun senang juga. Dia suruh lorek pada sebab-sebab hadas besar. Dia dah bagi contoh darah haid, dia lorikkan darah haid betul. Yang ni tak tahu apa dia. Ustaz bagi jawapan, Ustaz bagi dalam bahasa Melayu, ini darah nyamuk. Sebentar,
Ini darah nyamuk. Ini muntah. Ini bersetubuh. Nifas, keluar mani. Terkencing, keluar air liur. Ini keluar air liur. Mati, tertidur, dan wiladah. Cuma ada 6 saja yang penyebab kepada hadas besar, dan kat sini ada lebih daripada 6. Mungkin ada yang tak ada, bukan jawapannya. Jangan lorikkan. Sila lorikkan di kotak sini. Kotak lorikkan. Warnakan pun boleh juga. Warnakan apa-apa je lah. Kalau warna-warni lagi cantik. Okey, itu saja untuk minggu ni. Harap semua murid dapat siapkan dan hantar pada hari Jumaat ni. Okey, terima kasih. Itu saja untuk minggu ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.